Program Moh Kenai Perak ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak. Cantik ni tempat ni. Hui. Cantik ya burung. Oh my god. Hai burung. Mana kau dah lagi ni? Mana kau dah lagi? Mana kau? Pasal apa? Pasal apa ni? Bunyi gajah. Bunyi rimau gajah. Oh, itu pasal janganlah risau. Sebab Taman Tasik Taiping ni memang sebelah aja dengan Zoo Taiping. Bunyi jirafah, padak sumbu, rimau. Kadang-kadang suara yang menjaga rimau lagi kuat daripada rimau tu. Makan, tidur, gosok gigi, mengaji. Takut. Saya yang takut sekarang ni. Lega. Okey, so maknanya episod kali ni Zul nak bawa Syah jalan-jalan mana pula? Nak bawa Syah jalan-jalan sekitar Bandar Taiping hingga sepetang. Alah, so sweet Zul. Nak bawa Syah jalan sampai petang pula. Sepetang? Bukan petang. Kuala sepetang. Di sana tu, enggang. Begini hinggap di atas ni sampan. Lakaklah kata Kuala sepetang. Cepat bawa jalan-jalan. Ma! Lalu je tu cakaplah Kuala sepetang. Bukit Mencuri Pesor Benong, terlepas simpang jawabnya ke Kuala Kangsor. Bandar Diraja tempat lahir labu sayung, isi air sejuk tahan sampai Gua Tempurung. Kalau rasa Larut Matang dan Selama merupakan sebuah daerah yang terletak di utara negeri Perak. Daerah ini ditadbir dan diurus oleh dua pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran Taiping bagi beberapa kawasan di dalam pentadbiran Larut dan Matang dan Majlis Daerah Selama bagi kawasan Selama. Pusat pentadbiran daerah adalah terletak di Bandar Taiping yang merupakan antara bandar terawal di Malaysia. Ia bermula sebagai sebuah pekan kecil biji timah hingga menjadi ibu negeri pertama Perak sehingga tahun 1937 sebelum ia dipindahkan ke Bandaraya Ipoh. Sekarang, ia masih tetap unggul dengan ciri-ciri sejarahnya sehingga dikenali sebagai bandar warisan. Yang pasti, banyak tempat menarik yang boleh dilawati sekitar Bandar Taiping seperti Tasik Taiping, Zoo Taiping, Bukit Larut dan sebagainya. Taman Tasik Taiping ini pada asalnya merupakan kawasan pelombongan biji timah. Ia juga merupakan taman awam terbesar di Malaysia. Taman yang berkeluasan kira-kira 64 hektar atau 160 ekar ini mengandungi pelbagai komponen landscape yang saling melengkapi di antara satu sama lain sehingga menjadikan taman awam yang berusia lebih 130 tahun ini antara taman awam yang terbaik serta terindah di negara kita. Dalam catatan sejarah pernah menceritakan keindahan Taman Tasik Taiping ini ketika ia dibangunkan, kelihatan seolah-olah menyamai Kensington Park di London, iaitu sebuah taman awam yang tersenarai dalam 8 Royal Park tercantik di London. Zoo Taiping terletak bersebelahan dengan Tasik Taiping dan yang paling best sekali, naik safari. Boleh tengok haiwan-haiwan yang aktif di waktu malam yang telah bermula sejak Mac 2003 lagi. Okey, kekuatan Taiping ni terletak kepada beberapa produk pelancongan. Yang paling utama adalah Taman Tasik. Dan kebetulan dalam Taman Tasik kita ada beberapa produk lain yang menjadi suplemen kepada Taman Tasik. Contohnya adalah zoo. Jadi apabila orang pelawat ataupun pelancong datang melawat Taman Tasik Taiping, secara tidak langsung mereka juga ada terpanggil ataupun berminat untuk melawat Zoo Taiping dan Night Safari. Jadi inilah kaitannya di mana letaknya Zoo Taiping berada dalam kawasan Taman Tasik Taiping itu sendiri. Pembukaan Night Safari di antara yang pertama di Malaysia dan menjadikan ia antara zoo pertama yang membuat aktiviti sedemikian. Dari Tasik Taiping, kita ke PPR Simpang Perdana. PPR Simpang Perdana ini dibina khusus untuk penempatan semula bagi golongan setinggan,
penyediaan kemudahan perumahan kepada golongan berpendapatan rendah, termasuk golongan orang kelainan upaya dan ibu tunggal di Taiping. Menariknya, kerajaan negeri melalui Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak memperuntukkan kadar sewa yang agak rendah sebanyak RM124 sebulan. Kemudahan asas yang disediakan ialah tadika, perpustakaan, dewan seberguna, kedai, gelanggang bola tampar, taman permainan kanak-kanak dan tempat letak kereta. Kerajaan negeri Perak, SUK dan KPKT banyak membantulah. Banyak membantu. Masa COVID tu banyak bantu PPR. Daripada segi bantuan makanan, percuma sewa rumah 6 bulan. Sebelum ni mak tidur kat Taman Perkara Makmur lah. Lepas tu jelah sewa mahal sikit kan. Bila mak pindah kat sini tu kira sewa murah sikit lah. Lagipun duduk di sini alhamdulillah lah, macam okey, banyak kira bantuan-bantuan daripada ahli-ahli jawatan sini kan, banyak menolong makcik lah. Ni kira kurang lah sikit lah kan. Tapi yang kira yang macam yang memerlukan ni, kira yang dari situ lah yang memerlukan ni kan sikit lah. Yang tu lah tu yang kena kerja juga tu, makcik kerja kedai makan kan. Tapi tak apalah, kerja makan balik ke 3 ni, dia cuci apa balik boleh lah makcik tengok dia lah, tak rehat ke apa lah. Macam tu lah. Alhamdulillah, untunglah kaum orang Taiping buat kebaikan dengan rakyat besar pahalanya. Lebih-lebih lagi untuk orang yang susah dan sangat memerlukan. Itulah serba sedikit tempat menarik sekitar Taiping yang Zul kongsikan tadi. Sebenarnya banyak lagi. Kalau nak tahu, mohlah kena Perak. Lepas ni, teman nak kongsikan satu tempat yang tak jauh dari bandar Taiping. 14 km je dari bandar. Ia menempatkan perkampungan nelayan yang paling popular di daerah Larut Matang ni. Kuala Sepetang merupakan perkampungan nelayan yang paling popular, dikelilingi tempat-tempat menarik seperti mangrove, pembuatan kayu arang dan river cruise. Bolehlah tengok burung tempatan dan luar negara yang berhijrah setahun sekali. Dalam perjalanan kami ke Kuala Sepetang, kru kami sempat berjumpa dengan Adun Kuala Sepetang, YB Muhammad Kamaruddin Abu Bakar. Beliau anak jati di sini. Kru kami mengambil kesempatan untuk menemu ramah beliau tentang sejarah Larut Matang dan Selama. Lokasi tempat menemu ramah beliau di Kompleks Sejarah Matang yang dahulunya dikenali sebagai Kompleks Sejarah Kota Ngah Ibrahim yang terletak di Bukit Gantang, Matang. Kalau kita imbas sejarah, kalau kita tengok latar belakang saya di belakang seekor gajah yang menunjukkan kepada kita pada satu ketika dahulu bagaimana bijih timah telah dijumpai di daerah Larut Matang dan Selama. Gajah inilah yang membuktikan bahawa gajah ini telah mendapat bijih timah tersebut di Kelian Pauh, di mana dijumpai oleh Long Jaafar. Jadi sejarah muzium yang kini dijadikan muzium, pada satu ketika dahulu dia merupakan rumah Ngah Ibrahim sehingga beliau meninggal dan telah dibuang daripada tanah air. Kerana Ngah Ibrahim ini adalah merupakan seorang pejuang Melayu yang menentang Inggeris bersama-sama dengan Datuk Maharaja Lela, dan termasuklah beliau merancang untuk membunuh J.W.W. Bush, Presiden Inggeris Perak yang pertama di Pasir Salak. Macam-macam ada di negeri Perak. Moh kita kenal Perak. Tengok atas bukit, Makanan terbaik, durian yang paling sedap, sungai, gunung, ganang, segala-galanya yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Moh Kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020 hanya di TV3.
Kuala Sepetang atau nama popularnya Port Well merupakan destinasi eko-pelancongan yang wajib kamu kunjungi. Bagi mereka yang cintakan flora dan fauna, Kuala Sepetang merupakan destinasi pelancongan daerah larut matang yang ideal. Dan jangan lupa koma-koma, mi udang adalah makanan wajib dirasa. Sebab udang-udang yang ada dalam mangkuk tu, udang-udang yang segar yang ditangkap di perairan Kuala Sepetang. Aduh mak, terliur neman nengok. Di Kuala Sepetang, kamu semua boleh melawat kawasan pembuatan kayu arang. Arang kayu bakau yang dihasilkan di Kuala Sepetang mempunyai kualiti yang terbaik di dunia dan mendapat sambutan tinggi di Jepun, Arab dan Korea. Selain menjadi bahan bakar, arang juga digunakan dalam industri pembuatan barangan kosmetik, bahan pencuci, baja, ubat nyamuk dan batang cerucuk. Kok Maya? Jauh benar ni teman Nur ni. Kenapa? Teman ada cerita sikit ni. Duduklah. Ada cerita? Nak cerita apa? Teman nak pergi ke selamanya. Apa? Zul nak tinggalkan Syah selama-lamanya? Dah kenapa, Homa? Bukan itu. Teman kata, teman nak pergi satu daerah, namanya Selama. Lah, kenapa tak bagi tahu teman dari tadi? Yang kena tinggal selama-lamanya. Tak? Di sana tu banyak tempat menarik. Makanan pun murah-murah. Sedap pula tu. Kau makan suka makan. Makan? Nak. Apalah. Boleh selesai lagi. Daerah kecil Selama terletak di utara negeri Perak Darul Rizwan. Ia dianggap sebagai pintu masuk ke negeri ini kerana sebelah utara dan baratnya bersempadan dengan negeri Kedah Darul Aman. Kru Moh Kenai Perak berpeluang ke sini baru-baru ini. Selama mempunyai destinasi eko-pelancongan yang sangat cantik dan unik seperti 7 lata dan air terjun. Tiba kami di Lata Air Putih, mata seakan terpaku melihat keindahan air terjun tersebut yang merupakan ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Memandangkan lokasi air terjun ini jarang dikunjungi kerana laluan yang agak jauh di dalam hutan, suasananya begitu mendamaikan. Malah kami turut disajikan dengan pemandangan panorama yang indah ditambah dengan biasan pelangi kerana arus deras yang tinggi. Terdapat 6 air terjun lagi di Selama, antaranya Lata Tebing Tinggi, Lata Titi 2, Lata Panggung, Lata Damak, Lata Rambung dan Lata Buloh. Lata Tebing Tinggi yang terletak di Kampung Ulu Mengkuang, Rantau Panjang misalnya, memiliki keistimewaan tersendiri dengan airnya yang jernih selain menyajikan pemandangan air terjun yang cantik. Manakala di Lata Panggung menjadi kegemaran pemancing ikan tengas serta mempunyai kawasan perkhemahan dilengkapi dengan kemudahan surau, dewan terbuka dan tandas awam. Semasa kru kami melewati pekan dan sempat singgah bersarapan, udahlah sedap, murah pula tu. Kalau anda nak bersarapan di sini, bolehlah datang seawal 7 pagi hingga ke 8 pagi. Kalau sampai jam 9, jawabnya tinggal bau ajalah. Saya berniaga ni dah lebih kurang 20 tahun lebih dah. Saya menjual kuih dan nasi lemak. Nasi lemak 50 sen, kuih 4 RM1. Tak tentu, kadang kalau Sabtu Ahad tu banyak sikit lah. Macam hari biasa ni kurang. Hari Sabtu Ahad tu adalah seorang. Ada 2-3 tuan debat ni. Ada yang 300, ada yang 400. Seorang-seorang lah. 400 bungkus? Ya. Yang ni memang unik. Beruk yang petik petai bagi pihak tuannya tau. Bukan sahaja di Terengganu dan Kelantan, di Selama juga ada. Masa ni dapat masa anak ke sampai ni. Ingat dalam umur dia dalam setahun tu lah. Lalu berapa petai kalau sekali dia naik atas petik, banyak dia boleh ambil? Tengok tengok tempoh lah, tengok masa lah. Kadang-kadang sampai 1000 keping sehari. Tadi kita jumpa Pak Cik Lop yang menggunakan hikmat beruk untuk memetik petai. Kali ni kita ke sekolah beruk pula yang terdapat di kampung tersebut. Iyalah, nak tahu juga macam mana beruk-beruk ni dilatih oleh Pak Cik Muhammad Yatin. Baca ni mengajar lama dah. Memang lama tapi tak selalu lah. Kita 2 bulan, 3 bulan ataupun setahun seekor.
5 bulan seekor itu lah. Itu kalau nak pandai pun susah juga buat ni. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan. Tak tentu. Mula pakcik ajar kelapa. Di bawah ni pokok lah, gantung pokok. Habis pandai kat pokok kat gantung ni, pakcik ajar naik pokok. Sampai kita tua dia naik ambil tu, esok ni baru kita ajar buah lain pula. Petai ke jering lah, dan dia ambil tu tak apalah. Kita tak payah main lah, tambat je lah. Macam-macam ada di negeri Perak. Moh kita kenal Perak. Tengok atas bukit, makanan terbaik, durian yang paling sedap, sungai, gunung, ganang, segala-galanya yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Moh Kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020 hanya di TV3. Kalau nak menginap di sini, homestay dan chalet antara pilihan yang terbaik. Salah satu homestay yang kru kami sempat lawati adalah Homestay Leret Hill. Perjalanan ke homestay melalui jalan kampung yang dikelilingi hutan, kita akan dapat lihat sendiri aktiviti penduduk kampung yang pasti menyajikan pengalaman yang menyeronokkan. Dalam perjalanan kami, ternampak kincir air yang dibina oleh penduduk kampung bagi mengalirkan air. Hei, kreatif betul orang kampung ni. Di Homestay Leret Hill, banyak kemudahan disediakan. Kawasan pun cantik. Ini mempromosikan satu daerah yang bagi saya nature lah tempat ni. Untuk pengunjung daripada kota ataupun luar daripada daerah Selama ataupun negeri Perak. Untuk promosi, alhamdulillah Majlis Daerah dengan kerjasama negeri Perak, kerajaan negeri Perak, dia orang memberi kita peluang untuk memajukan sektor ekonomi dan pelancongan di daerah Selama. Memang terbaiklah daripada dia orang tunjuk ajar serta untuk promosikan tempat-tempat yang menarik di daerah Selama ni. Apabila dengar sungai atas sungai, teman terfikir juga apa maksudnya. Dah sampai sini, rupanya sungai atas sungai adalah terusan air yang dilencongkan daripada Sungai Ijuk sejauh 3.5 km ke sungai atas sungai sebelum merentasi Sungai Redang Panjang yang mengalir di bawahnya. Aliran air mengalir di Telaga Gergasi, menerusi terusan air sepanjang kira-kira 5 km. Uniknya, apabila anda berdiri di atas jambatan sungai atas sungai ini, anda akan dapat lihat air dari terusan mengalir melalui jambatan tersebut tanpa bercantum dengan air Sungai Redang Panjang yang terdapat di bawahnya. Pengalaman yang menarik bila dapat melawat kawasan tanaman durian Belanda dan merasai sendiri durian Belanda yang cukup popular di Selama Perak. Ladang Haji Ismail ini mempunyai beribu batang pokok durian Belanda. Jika koma nak tahu, yang menjaga dan menanam kembali pokok-pokok durian Belanda di sini adalah isteri kepada Haji Ismail. Hari buka kebun ni dalam keadaan banyak cabaran lah. Cabaran dia banyak lah di sini dalam keadaan hutan rimbun. Dengan menggunakan tenaga, dengan modal lah. Jangka dah lebih kurang 2 tahun ke 3 tahun hasil lah. Dia akan hasil, lepas tu dia bermula tu, mula dia buah tu tak berputih, sikit-sikit dululah.
Lepas dia berbuah tu dia berterusan, dia tak ada orang kata macam buah duri ni dia ada musim. Macam durian Belanda ni dia tak ada bermusim. Satu tu musim tengok dia ni kalau tak ada orang kata gangguan dengan hujan ke terlalu panas, insya-Allah sekali kita kutip pun dalam 400 kilo selang 2 hari. Bagi peminat durian Belanda atau peminat iko pelancongan, anda harus berkunjung ke sini. Apps Archery Excellence Center yang terletak di kawasan Selama berdekatan dengan latar tebing tinggi bukan saja menawarkan kelas memanah, ia juga sesuai untuk dijadikan team building. Ini kita namakan dia sebagai APS Archery Excellence Center. So di sini di APS Archery Excellence Center ni kita memberi latihan kepada kanak-kanak daripada berumur 7 tahun sehingga ke pasukan negeri. Dan di sini pun kanak-kanak saya rasa lebih kurang 40 orang yang telah berdaftar dengan kita dan saya rasa dalam 5-6 orang yang dah wakili sekolah. APS Archery Excellence Center akan menjadi salah satu daripada pusat latihan swasta yang pertama dan tercanggih di Malaysia. Kru kami sempat berjumpa dengan Yang Berhormat Muhammad Akmal Kamarudin di lokasi tersebut yang melawat atlet memanah perak. Kami sempat menginterview beliau. Alhamdulillah, persatuan-persatuan sukan aktif di sini dan dari segi pelibatan orang ramai itu mungkin belum lagi lah tahap yang kita nak. Cuma dari segi tempat yang kita sediakan seperti tempat latihan memanah, takraw. Cuma ini adalah usaha daripada pihak-pihak seperti majlis daerah, usaha daripada persatuan-persatuan sukan sendiri. Kita harap 10 tahun akan datang daerah Selama bukan daerah yang tertinggi dari segi kemiskinannya, tetapi yang tertinggi dari sudut pencapaian akademik, insya-Allah. YB Muhammad Akmal, seorang yang prihatin, akan selalu melawat kawasannya untuk bertanya masalah. Galeri Keris Pak Din Komando ini adalah galeri yang telah diusahakan sendiri oleh Pak Din Komando atau nama sebenar beliau Encik Abdul Wahab bin Hassan, seorang bekas komando yang telah bersara. Moh kita sama-sama saksikan kaedah pembuatan keris ini. Jadi hak ni dah siap macam ni, bermakna kita akan perhati lagi keris ni. Kita akan perhati lentuk dia macam-macam lah. Dengan kapai dia ni kita takut dia merekah di sini. Sebab tu kayu-kayu keris ni dibuat baik apa pun adalah kayu pilihan terbaik. Sebab dia tak boleh kayu macam sarung-sarung biasa. Sebab dia ni nipis-nipis sangat ni, nampak ni. Nipis. Tetapi keras. Nampak tak keras? Jadi berpuluh-puluh tahun tahan. Ratus-ratus tahun boleh simpan. Seni pembuatan keris dan sarung juga merupakan warisan turun-temurun daripada keluarga Pak Din Komando sendiri. Istimewanya, Galeri Keris Pak Din Komando mempunyai 100 lebih koleksi yang dipamerkan dari zaman sebelum merdeka sehinggalah sekarang. Jika berkunjung ke sana, pastikan anda melihat sendiri kayu surian yang berharga dan cantik. Mungkin ada di kalangan penonton Moh Kena Perak tahu mengenai water rafting di Selama. Yang belum tahu tu, anda patut cuba tau. Memang best dan sangat mencabar. Di sini juga ada ATV tau. Kalau nak merasai pengalaman pusing kebun-kebun di sekitar kampung, di sinilah yang paling sesuai. ATV Selama Adventure yang specialnya sekarang, dia konsepkan ke arah semula jadi. Contohnya, laluan trek yang kita lalu adalah bendang, kebun sawit, kebun getah. Yang paling special, kandang kerbau yang dibuat daripada kayu yang tidak berpaku. Permulaan ni kita ada 2 package. Satu package fun ride, yang kedua package untuk off-road lah. Untuk yang fun ride, kita just pusing kampung, pusing trek yang kita sediakan. Betulah pemandangan sungai, bukit. Tapi untuk off-road, kita akan laluan yang berselut, berlecak semua. Laluan yang agak mencabar, turun bukit, naik bukit. Kalau esok hangat hijau, jom mandi
Kenapalah selama ni saya tak pernah terbayangkan selama ni memang cantik sampai macam tu sekali. Kalau saya tahu, dah selama-lamanya saya plan nak duduk kat situ terus tau. Alah. Hey. Wih. Wih, tergerak sendiri. Wih. Okey, kepada anda semua jangan lupa untuk bersama kami lagi minggu depan hanya dalam Moh Kena Perak. Apa lagi yang menarik selepas ni? Jom kita lihat klip video promo. Bandar Diraja, tempat lahir labu sayung. Isi air sejuk, tahan sampai gua tempurung. Kalau rasa hangat pijoh, jom mandi di Laut Iskandar. Hati rasa tenang bila ke Taman Gumelang. Gunung Batu Kapur, indahnya mata memandang. Program Moh Kenai Perak itu tadi dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak.